Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi Ahad yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan masa kepada kita dengan taufiknya untuk kita menghidupkan sebahagian daripada waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah meraih berkat Ramadan secara optimum. Meraih berkat Ramadan secara optimum. Tajuk ini merupakan tajuk yang penting dan saya secara peribadinya sering tiap-tiap tahun saya akan bawa tajuk yang sama walaupun dengan olahan yang mungkin sedikit berbeza, ada penambahan dan pengurangan pada perkara tertentu. Namun tajuk ini merupakan tajuk yang saya pilih untuk diri saya sendiri sebenarnya pada asalnya, dan saya terkesan dengan sebahagian daripada pesanan-pesanan yang saya terima daripada guru-guru dahulu, dan sebahagiannya adalah yang apa yang saya terkesan dengan bacaan-bacaan pesanan untuk bersedia dalam bulan Ramadan. Maka tajuk ini jugalah yang saya akan kemukakan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam kuliah. Jadi insya-Allah kelas kita dengan tajuk yang kita ketahui ini menunjukkan secara zahirnya kita lihat bahawa apa yang kita ingin kemukakan dalam tajuk ini, kita ingin menyampaikan kita ataupun membincangkan satu kaedah bagaimana kita ingin memanfaatkan Ramadan untuk kepentingan dunia dan akhirat kita, ataupun mendapat keberkatan bulan Ramadan secara keseluruhannya. Tajuk ini membayangkan kepada kita tentang sebenarnya paling penting sekali yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan masa dan ilmu itu sendiri. Kerana kita tahu bahawa Ramadan itu waktunya singkat. Ramadan waktunya singkat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kewajipan berpuasa dan tujuan Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut ayyamam ma'dudat. Hari-hari Ramadan ini merupakan hari-hari yang terbilang, yang boleh dihitung. Jadi waktunya singkat. Dan telah menjadi satu sunnah yang dilakukan oleh salafus salih. Mereka sangat memanfaatkan masa. Malah kata Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada sesuatu perkara yang aku menyesal lebih daripada penyesalan yang mana tiap-tiap hari matahari tenggelam menyebabkan ajalku berkurang namun tidak bertambah amalku.
Dan seperti juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masa yang terbuang itu lebih teruk daripada kematian. Buang masa kepada perkara sia-sia itu lebih teruk daripada kematian. Kerana dengan membuang masa akan memutuskan hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Kerana Allah berikan masa kepada kita kat dunia ni, masa dan kesempatan. Kita sempat pada hari-hari biasa, kita sempat pada hari-hari yang disunatkan dengan amalan tertentu, dengan Isnin, dengan Khamis, dengan waktu malam, yang mana tiap-tiap waktunya ada disyariatkan amal-amal tertentu. Dan ini pesanan saya untuk diri saya sendiri. Kita bila waktu pagi, petang, bila berlalunya masa, dan tiap-tiap masa itu ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang pada kita. Untuk ajal ataupun tempoh yang Allah berikan pada kita untuk menghubungkan diri kita dengan Allah dan hubungkan dengan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Bila kita tinggalkan ataupun kita biarkan masa itu berlalu tanpa dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat dan tanpa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, dia lebih teruk daripada kematian. Sebab masa tadi akan memutuskan hubungan kita dengan Allah, dan bila membuang masa akan memutuskan atau menghilangkan atau mensia-siakan waktu untuk kita berhubung dengan Allah dan waktu untuk kita memanfaatkan kehidupan akhirat kita. Sedangkan kematian hanya memutuskan diri kita daripada kenikmatan dunia ataupun memutuskan diri kita berhubungan dengan ahli dunia. Jadi ini berkaitan dengan masa secara umum. Keberadaan ataupun kedudukan masa di sisi ulama salafus salih. Bagaimana dengan Ramadan? Kalau hari-hari biasa begini, mereka sangat mementingkan amal ibadah, dan mereka sangat memerhatikan masa-masa mereka agar tidak berlalu kecuali dengan beribadah pada Allah, dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan dengan cara terbaik. Maka Ramadan itu merupakan perkara yang lebih patut untuk kita perhatikan, kerana dalam setahun Ramadan adalah bulan yang terbaik. Jadi tempoh Ramadan ini ayyam ma'dudat, hari-hari yang singkat. Kenapa hari yang singkat atau yang terbilang? Dalam bulan Ramadan ni ada kelebihan-kelebihan yang banyak, dan saya yakin dan saya pun tidak sebutkan secara detail kecuali yang berkaitan dengan fadilat-fadilat Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ni Allah berikan banyak fadilat. Kita katakan ada hadiah-hadiah yang Allah sediakan untuk kita dalam bulan Ramadan. Malah hari pertama sahaja ketika kita masuk bulan Ramadan, Nabi kata qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, yaftahu fihi abwabal jannah, wa yughliqu fihi abwabal jahannam, wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man harrama khairaha faqad hurrim. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Bulan ini difardukan pada kalian berpuasa, dan Nabi kata yuftahu fihi abwabul jannah. Bulan Ramadan dibuka padanya pintu-pintu syurga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan akan diikat. Fihi lailatun khairun min alfi lailah. Pada bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Yang ini kita takut. Kita man harrama khairaha, barang siapa yang tak dapat kebaikan pada bulan Ramadan, faqad hurim, maka dia memang tak ada kebaikan bagi dia pada hari-hari yang lain. Kerana tempoh masa yang singkat ini. Siapa yang tak dapat kebaikan dan mengejar kebaikan pada Ramadan, maka dia akan terlepas pada kebaikan-kebaikan yang lain. Hadis dalam riwayat An-Nasa'i. Dan jadi bulan Ramadan ada kelebihan
iaitu hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada bulan Ramadan. Namun hadiah ini yang Allah sediakan perlu diusahakan. Seperti mana kita tahu bahawa tidak ada sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang mukmin atau seorang manusia kecuali dengan asbab. Dengan mengambil sebab-sebab, mengambil asbab. Sama ada sebab-sebab yang beruntuk sebab-sebab kauniyah ataupun sebab-sebab syar'iyah. Dan berkaitan dengan keberkatan Ramadan, sebabnya adalah sebab-sebab syar'iyah dibantu dengan sebab-sebab kauniyah. InsyaAllah akan kita bincangkan. Jadi, bulan Ramadan masanya singkat. Tempoh waktu yang ada singkat. Dan hadiah-hadiah yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan itu bergantung kepada sejauh mana kita menggunakan masa-masa ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kualiti yang terbaik. Dengan kualiti terbaik. Jadi macam mana kita nak usahakan bulan Ramadan sebagai bulan dapat bulan yang mendapat keberkatan secara optimum, maka kita perlu adanya perancangan-perancangan untuk diri kita. Iaitu kita merancang amalan-amalan yang ingin kita lakukan pada bulan Ramadan. Pertama, saya singkatkan ataupun saya susun apa yang disampaikan dalam bentuk nombor supaya kita lebih mudah nak ingat insya-Allah. Pertama, niat. Iaitu niat supaya kita berusaha mendapatkan pahala secara sempurna pada keseluruhan bulan Ramadan. Pertama sekali, niat. Apakah niat kita? Kita nak berusaha bersungguh-sungguh agar bulan Ramadan secara keseluruhannya kita akan penuhkan dengan amal-amal ibadah. Dan niat inilah dia yang dikatakan, yang selalu kita temukan dalam kalam ulama, dia disebutkan an-nawaya tijaratul ulama. Niat merupakan perniagaan ulama. Dan kita pun bila masuk bulan Ramadan, perkara pertama yang kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan niat. Kita nak cerita tentang perancangan yang akan kita bincangkan sekarang ini, yang kita akan letakkan jadualnya atau kita rumuskan pada hari ini. Pertama sekali kita betulkan niat. Iaitu niat apa? Niat untuk mengamalkan segala yang ingin kita sebutkan sekarang, yang akan disebutkan sebentar lagi. Dan ini perniagaan kita. Niat dengan segala jenis niat. Makin besar niat seseorang, makin banyak niat seseorang dalam kebaikan, pahalanya makin besar. Kata Yahya bin Kathir, beliau berkata, ta'allamun niyah fa innaha ablagh min al-amal. Belajar cara untuk berniat. Belajarlah ilmu niat. Kerana niat itu lebih sampai berbanding amal. Kerana amal belum tentu kita dapat laksanakan. Belum tentu perkara yang kita inginkan, yang kita niatkan itu dapat dibuat keseluruhannya. Namun oleh kerana kita dahulukan dengan niat, iaitu dengan keinginan yang sungguh-sungguh ingin laksanakan perkara tersebut, kalau terlepas sesuatu daripada perancangan kita yang asal, kita tak mampu laksanakan, pahala amalan tersebut telah pun dicatatkan untuk kita. Bukan kita dengan sengaja, niat bukan angan-angan kosong, bukan bermaksud kita niat artinya kita nak buat sana sini tanpa usaha. Kita sekarang tajuk kita nak merancang dan kita ingin beramal. Cuma kita mulakan dengan niat. Bila mula dengan niat yang diikuti dengan perancangan dan kehendak untuk melaksanakan apa yang dirancang, niat itu adalah niat yang diberikan pahala. Jadi segala amalan yang kita ketahui dan kita rancangkan untuk diamalkan pada bulan Ramadan, kita niat
untuk melaksanakan dari sekarang. Sebab itulah niat tu akan sampai. Niat tu lebih cepat sampai berbanding amal itu sendiri. Dan kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Kadang-kadang amalan yang kecil boleh jadi besar kerana niat, dan kadang-kadang amalan yang besar boleh jadi kecil kerana niat. Maksud, pertama, kita minta supaya niat untuk beramal. Yang kedua, amalan-amalan kita yang kita laksanakan, kita niatkan supaya amalan tersebut amalan yang paling sempurna. Kita nak buat bukan setakat kita nak baca Quran, bukan sekadar kita nak solat, bukan sekadar kita nak puasa, bukan sekadar kita nak melakukan amal-amal ibadah dalam bulan Ramadan. Malah niat kita niat supaya amalan tersebut adalah amalan yang paling berkualiti. Dengan secara ikhlasnya, kita nak niat supaya Allah bantu kita dalam meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti ketika beramal. Pada masa sama kita niat mempelajari fiqh dan kaedah, mengetahui yang mana lebih afdal. Walaupun sekarang ni masa Ramadan masih singkat, kita nak tahu yang mana lebih afdal daripada yang lain, nak buat yang terbaik buat yang paling ikhlas. Jadi niat ini, niat yang satu niat untuk beramal, satu lagi niat untuk meningkatkan kualiti atau untuk memberikan yang terbaik dalam beramal. Memberikan yang terbaik dan beramal. Malah niat juga boleh ubah sebahagian daripada amalan-amalan yang biasa jadi ibadah, seperti mana kita tahu. Dan kisah terkenal bagaimana perbualan antara Abu Musa al-Asy'ari dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Mereka berbincang tentang amal ibadah. Ini menjadi kebiasaan salafus salih. Perbincangan mereka adalah macam mana cara nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkongsi pengalaman satu sama lain dalam pengalaman, bukan pengalaman mencipta amalan perkara bid'ah, itu orang kemudian. Dalam zaman salafus salih, mereka ada fiqh, kaedah, mereka tahu macam mana nak tingkatkan kualiti dalam amalan. Sebab tu kata Muaz bin Jabal kepada Abu Musa al-Asy'ari, dia kata, amma ana fa'anam wa aqum wa arju min naumati ma arju fi qaumati. Ini hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Muaz kepada Abu Musa al-Asy'ari, kata, kalau waktu tidur, aku tidur. Pada masa sama, aku juga akan bangun qiyamul lail. Setiap malam aku tidur dan bangun qiyamul lail. Wa arju fi naumati ma arju fi qaumati. Aku mengharapkan pahala daripada tidurku sama macam mana aku harapkan pahala daripada qiyamul lailku. So tu kata Imam Nawawi dan mensyarahkan kata Muaz bin Jabal, beliau kata, inni anam bi niyatil quwwah wa ijma'in nafs lil ibadah wa tansyitih lit ta'ah. Aku tidur dengan niat, maksud kalam Muaz bin Jabal artinya, aku tidur dengan niat untuk memberikan kekuatan pada badan dan mengumpulkan kekuatan dan menjadikan diri lebih aktif dalam taat kepada Allah. Dan aku mengharapkan pahala daripada niat tersebut sebagaimana aku mengharapkan pahala ketika aku qiyamul lail. Di sini ulama bincangkan dalam bab jam'un niyah, gabungkan antara niat. Mana kebaikan dan segala wasilah kepadanya. Bila wasilah-wasilah tadi ataupun perkara-perkara harus diniatkan untuk kebaikan, maka yang harus tadi menjadi ibadah. Ini perniagaan pertama. Jadi macam mana kita nak belajar? Tiap-tiap sesuatu yang berlaku dalam bulan Ramadan, kita nak belajar cara niat yang betul. Jadikan semua perkara sebagai ibadah. Macam mana caranya?
jadikan perkara-perkara harus sebagai wasilah untuk kebaikan. Apa sahaja yang kita lakukan, kita berniaga dengan niat. Awal sebelum masuk tentang tajuk ni pun, kita cerita tentang bulan Ramadan, kita dah niat sepanjang bulan kita nak beramal. Dan dari semasa ke semasa, hendaklah kita tajdid dunia, memperbaharui niat. Iaitu kita perbaharui niat, dan kita sentiasa menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila adanya tajdidun niyah, artinya kita akan sering berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak yang satu, nak yang dua, yang ni nak, minta dengan Allah. Adanya niat. Ini pertama. Yang kedua, taubah. Masuk saja di mana-mana tempat ataupun di mana-mana masa yang Allah berikan kesempatan pada kita untuk beramal atau disyariatkan suatu amalan, ini formula umum. Selain pada niat, yang kedua adalah taubat. Taubah. Nabi SAW sendiri, Nabi kata, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ati marrah. Fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hari 100 kali. Itu Nabi SAW. Dan itu keadaan harian Nabi SAW. Maka di bulan Ramadan, lebih patut untuk kita banyak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi sebelum masuk Ramadan. Lebih lagi sebelum masuk Ramadan. Ketika awal Ramadan, sekarang kita mula tinggalkan. Kalau ada maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan atau sering kita lakukan, daripada sekarang kita mula belajar tinggalkan. Kalau ada kewajipan yang kita tinggalkan, maka dari sekarang kita mula belajar untuk melaksanakannya. Taubat bererti meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Maksiat ada dua. Satu, maksiat kerana melakukan. Yang kedua, maksiat kerana meninggalkan. Maksiat melakukan perkara dilarang, kita belajar untuk tinggalkan yang dilarang. Dalam keadaan maksiat, melakukan meninggalkan apa yang diperintahkan, kita belajar untuk buat apa yang diperintahkan. Taubat dengan syarat-syarat taubat, dengan 4 syarat taubat yang diketahui, iaitu kita belajar, kita tinggalkan maksiat, kita menyesal di atas maksiat yang dilakukan, berazam untuk tidak mengulanginya, dan kita bersungguh-sungguh ke depannya untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Kerana bila tiba bulan Ramadan, kita tidak bersiap sedia dengan taubat dan taqwa. Kerana persediaan segala-galanya taubat dan taqwa, kita tak sediakan diri dengan ketakwaan yang dimulai dengan proses langkah pertama itu taubat, sampai pada waktunya kita tak mampu beramal. Ini yang kita khawatirkan, wa'alaikumsalam. Orang contoh orang pergi Mekah, kalau tak siapkan diri dengan taubat dan taqwa, sampai kat Mekah sama. Kalau dia tak biasa untuk solat di masjid, sampai kat Mekah dia pun tak solat di masjid. Dia tak biasa Al-Quran, sampai kat Mekah pun dia baca Quran. Begitulah keadaannya bulan Ramadan. Kalau kita tak siapkan diri dan bertaubat, sering ingat tentang kepentingan bulan Ramadan, kita ada perancangan, tak buat apa-apa, Ramadan datang dan pergi, tidak ada bezanya, kita pun tidak bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa yang kita lakukan, dikhawatiri dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan kita jadi berat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW, innal mu'min idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang mukmin kalau dibuat satu dosa, maka akan tercatat atau terlakarlah satu titik hitam dalam hatinya. Anda buat dosa saja, bila kita buat dosa, satu titik hitam melekat ke hati. Apa yang berlaku? Tengok dulu. Nabi kata, fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau dia bertaubat dan tinggalkan dan minta ampun dengan Allah, suqila minha, akan dibersihkan hatinya daripada titik hitam tadi. Wa in zadat hatta yughlifu biha qalbu, dan kalau dia buat satu dosa, kemudian
ditambah lagi dengan dosa yang lain, maka titik hitam tadi akan menutup hati. Hati jadi hitam. Dan itulah yang dimasukkan dalam ayat Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Berkaitan dengan hati yang gelap, hati yang tertutup. Hati yang tertutup kerana apa? Kerana perbuatan maksiat. Sebab tu hati yang gelap, bila dah hati ni ia bersih dan jernih, bila baik, iza salahal, Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu. Dalam hati kita ni, dalam diri kita ni ada seketul daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh anggota badan. Itu mudahlah untuk kita solat, mudahlah untuk kita bangun qiyam, mudah untuk beramal dan sebagainya. Wa iza fasadat, bila hati ni dia buruk, itu ada ron tadi, adanya selaput hitam yang menutupinya, atau ada titik-titik hitam yang banyak yang menutupinya. Wa iza fasadat, bila hati ni dia buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan jadi jahat dan jadi buruk. Jadi perkara kedua yang perlu kita siapkan diri adalah taubat. Yang ketiga, apa yang kita sedia untuk bulan Ramadan adalah ilmu. Sedia dengan ilmu. Ilmu berkaitan dengan fiqh siyam, atau kita fiqh siyam fi Ramadan. Ilmu fiqh berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Ramadan waktu kita nak beramal. Macam-macam yang kita nak kejarkan, masanya singkat. Jadi hukum hakam berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan perkara syarat berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa, waktu Ramadan, persediaan berkaitan dengan kalender, jadual, berkaitan dengan apa sahaja persediaan. Malah kalau mampu, kalau ada rezeki, siap-siap baju raya, kata hari raya sampai ke sana. Persediaan ilmu dan persediaan berkaitan dengan sesuatu berkaitan dengan urusan-urusan kita nak selesai. Bulan Ramadan tetap tuntut ilmu. Tetapi kita bukan lagi dalam ilmu-ilmu teknikal yang sepatutnya kita settle awal. Dia belajar fiqh siyam, fiqh berkaitan dengan puasa sekarang mula belajar. Tentang puasa, tentang syarat-syarat, tentang rukun-rukun, tentang yang membatalkan, tentang perlu atau tidak berpuasa kalau begini dan begitu. Kalau orang yang sakit, belajar hukum. Masa ni dah kena belajar. Masuk bulan Ramadan, waktu kita beramal. Waktu kita nak tekan minyak. Kita nak bergerak dengan pantas. Kerana masa itu berlalu dengan pantas. Jadi persediaan kita adalah persediaan untuk memahami fiqh siyam. Ini persediaan yang ketiga. Tahu untuk hukum hakam berkaitan dengan puasa. Tahu tentang sunat-sunat. Sesuatu yang disunatkan ketika berpuasa dan adab-adabnya. Begitu juga tahu tentang amal-amal ibadah yang ada kaitan dengan puasa. Berkaitan dengan waktu puasa, berkaitan dengan percepatkan buka, lambatkan sahur, berbuka dengan rutab, sahur dengan tamar, atau kalau ada, atau yang boleh menggantikan keduanya. Sunat-sunat berkaitan dengan masa, berkaitan dengan tempat. Ada yang merancang ada yang merancang untuk beriktikaf, ada yang nak pergi umrah. Susun semua yang kita nak buat bulan Ramadan dah ada dalam perancangan kita, dah ada dalam jadual kita, iaitu kita belajar fiqh. Buka kitab atau hadir majlis ilmu, persiapkan diri dengan fiqh Ramadan. Bila? Sekarang. Termasuk belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Sekarang kita belajar. Tahu. Walaupun jumlah zakat fitrah mengikut negeri akan diumumkan, saya tak pasti sekarang dah diumumkan ataupun belum.
Namun kalau belum diumumkan, fik-fik berkaitan dengannya dan perancangan macam mana kita dah siapkan awal, kerana bulan Ramadan adalah waktu betul-betul kita nak beramal. Waktu untuk kita fokus pada amal. Dan dengan kita sedia awal lah, kita akan memahami banyak lagi, kita akan tahu bahawa rupanya fik berkaitan Ramadan bukanlah yang semudah yang kita nampak. Bukan sekadar kita nak tahu, lepas kita belajar, ada ilmu lagi yang perlu belajar, ada ilmu perlu belajar. Cuma yang perkara asas itu perlu disediakan sejak daripada awal. Dan di sini kita harapkan, bila kita masuk bulan Ramadan dengan ilmu, diharapkan ada kebaikan dengan amal-amal ibadah kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin kebaikan pada dia, Allah bagi dia faham tentang agama. Kebaikan dalam bulan Ramadan, bila kita tahu tentang cara melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Dan juga sesuatu amal ibadah yang bukan sekat puasa, amal ibadah yang amal ibadah berkaitan. Sama juga kita perlu belajar tentang mengetahui sesuatu perkara yang perlu kita jauhi, yang boleh merosakkan amal ibadah puasa kita atau mengurangkan pahala ibadah puasa kita. Apa yang mengurangkan pahala sebagai kita belajar sekarang. Belajar tahu. Semua perkara berkaitan dengan fiqh Ramadan, di sinilah. Dan masa inilah kita berbaki di 8 hari lagi nak masuk bulan Ramadan. Ataupun 7 hari. Dalam masa seminggu yang ada ini, sediakan diri dengan sepenuhnya. Baca kitab-kitab Ramadan, fiqh Ramadan, sama ada fiqhul ibadah atau fiqh ta'abbud. Semua sekali kita belajar cara nak melaksanakan ibadah dan cara untuk tingkatkan kualiti dalam beribadah. Semua ini kita belajar pada waktu sekarang. Keempat. Perkara keempat. Mengambil berat atau kita highlightkan amal-amal ibadah utama pada bulan Ramadan. Kita perlu highlightkan amal-amal ibadah utama bulan Ramadan. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan khusus yang disyariatkan. Ataupun ada amalan-amalan yang diberikan pahala yang khusus, disebutkan secara khusus. Kita highlightkan bahawa amalan ini kita berikan fokus penekanan. Dan macam mana fokus? Buat dengan penuh kualiti. Apakah amalan tersebut? Tidak lain tidak bukan yang pertama puasa Ramadan. Yang tak mungkin digantikan dengan hari yang lain. Puasa dah sepanjang tahun sekalipun takkan sama dengan satu hari Ramadan yang ditinggalkan. Pastikan kita tidak meninggalkan puasa. Kecuali dengan uzur syar'i, uzur-uzur yang dibenarkan. Dia letak halik. Puasa betul-betul kita nak buat. Puasa betul-betul dengan erti kata seperti mana disebut, man shama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan yang mengandungi iman dan ihtisab. Letakkan, highlightkan. Puasa aku mesti dengan iman dan ihtisab. Iman, iaitu beriman dan percaya dengan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa dan segala janji dan berikan. Yang kedua, ihtisab. Ihtisab ni bila iman melahirkan amal. Ihtisab melahirkan istiqamah. Apa itu istiqamah? Kita nak beramal, kita kena ada iman yang kuat untuk kita beramal. Setelah kita beramal, kita akan berhadapan dengan banyak gangguan. Waktu puasa kadang-kadang kita, masa itulah kita puasa nak jaga kesempurnaan puasa. Pertama, letih, penat. Atau lapar. Yang lapar. Kadang-kadang, amalan yang membatalkan puasa. Berkaitan dengan makan dan minum.
atau perasaan yang lain atau perkara yang lain boleh batalkan puasa. Yang kedua, ketika kita buat suatu puasa dengan iman, dengan penuh kualiti, masa itulah, waktu petang itulah jumpa kawan kita. Masa itulah keluar macam-macam cerita gosip. Masa itulah bulan Ramadan keluar macam-macam isu berkaitan dengan personal, bukan isu agama, isu peribadi. Jadi tangan kita ni gatal untuk komen. Mulut kita rasa macam seronok untuk bercakap tentang hal orang lain. Ketika itu tinggalkan. Iman menyebabkan kita buat amal soleh. Sesungguhnya ihtisab menyebabkan kita terus kekal dan mengharapkan pahala daripada Allah. Tinggalkan maksiat, tinggalkan mengumpat, tinggalkan ini dan itu, segala-galanya tinggalkan kerana Allah. Ketika tinggalkan perlukan ihtisab. Ihtisablah yang menyebabkan kita istiqamah. Kadang-kadang ketika ihtisab, waktu kita ingin berihtisab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala, masa tu ada rasa sakit, kesakitan, letih, penat. Tapi penat dan letih dan juga sakit yang disertai dengan ihtisab akan kita terasa kemanisannya. Kita nak puasa sangat, kita lapar sangat. Bila lapar, tengah lapar tu, kita nak mengadu, jangan mengadu. Cukup. Mengadu dalam hati kita, mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku lapar, ya Allah, tambahkan pahala bagi aku, ya Allah. Ya Allah, aku sakit, tambahkan pahala. Nama ihtisab. Ihtisab artinya berkira dengan Allah, minta dengan Allah. Bila kita buat sesuatu, cukup. Jangan kurangkan amalan kita buat imanan. Buat dengan sesempurna yang mungkin sebagaimana ilmu yang kita tahu. Amalkan dengan sepenuhnya sebagaimana ilmu kita tahu. Yang kedua, ihtisab. Ketika berlakunya kesusahan dan kepayahan dalam beribadah atau untuk istiqamah, kita ihtisab minta dengan Allah. Kalau dua ni kita buat, iman buat dengan sebaik-baiknya, penuh keimanan, ihtisab kekalkan dan teruskan, bersabar dan juga berihtisab dan minta pahala dengan Allah, kita akan merasa kemanisan iman. Dan dari situlah Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaih, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dosa akan diampunkan. Puasa yang kualiti. Amalan yang kedua, amalan bulan Ramadan yang khusus, yang perlu kita berikan penekanan, iaitu qiyamul lail. Atau kita kata solat tarawih dan solat qiyam. Tarawih dan qiyam solat yang sama. Cuma qiyam yang diawalkan. Solat tarawih. Solat tarawih adalah amalan khusus. Disebutkan secara khusus dan spesifik oleh Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa bangun qiyam Ramadan, sama ada solat tarawih ketika bersama jamaah, dinamakan sebagai tarawih, solat qiyam pada awal waktu, atau qiyam yang seperti hari-hari lainnya, iaitu kita bangun malam, kita qiyam, mesti dilakukan dengan imanan wa ihtisaban. Dengan dua makna tadi. Suatu solat tarawih atas dasar imanan wa ihtisaban, kita tak kejar untuk cepat selesai sebagaimana yang dibuat oleh setengah pada orang awam. Cari masjid yang cepat. Tak, kita cari masjid yang paling sempurna bacaannya. Imam yang paling sempurna bacaan. Imam yang bila kita solat di belakangnya menyebabkan kita lebih tenang, menyebabkan kita lebih khusyuk, dapat mengikuti makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibacakan. Ini yang kita kejarkan. Ini yang kita inginkan. Jadi solat kita dengan iman, pilih masjid, pilih imam, pilih tempat solat, pilih sebagainya dengan iman, pilih dengan cara yang disyariatkan, dan ihtisab. Ketika solat kita akan letih, kita akan penat dan sebagainya. Ketika penat tu hadirkan ihtisab. Bila dua perkara yang kita buat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Akan diampunkan dosa-dosa yang lalu bagi orang yang melakukannya. Amalan ketiga ialah kejar Lailatul Qadar atau kita qiyam Lailatul Qadar. Dengan hadis yang dengan laras yang sama, malah sambungannya Nabi kata man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang bangun Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bangun qiyamul lail pada Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan erti yang sama,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan khusus dan paling penting, walaupun saya letak nombor 4, hakikatnya dia antara yang paling penting. Cuma yang 3 awal ni saya letakkan sekali. Kenapa? Untuk kerana lafaz hadisnya berkurang. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. 3 ni yang amal khusus. Yang keempat, seperti yang kita sedia maklum, Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim. Hudan lin-nas, sebagai hidayah pada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan yang mengandungi huda dan furqan, mengandungi petunjuk dan juga furqan, iaitu membezakan antara yang hak dan yang batil. Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran Al-Karim, bulan Al-Quran. Malah Ramadan menjadi mulia kerana Al-Quran Al-Karim. Bukan kerana Ramadan telah mulia kemudian Quran turun pada bulan yang mulia. Dalam masalah ini ulama bincangkan, tapi yang zahirnya bulan Ramadan itu menjadi mulia kerana dengan kedatangan itu, kerana diturunkan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam turun. Jadi Ramadan pada umat terdahulu ada. Mereka 12 bulan ni wujud sejak daripada zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, penamaan bulan wujud. Jadi bulan Ramadan memang ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kemuliaan Ramadan dengan segala amal ibadah dan segala kelebihan yang termasuk kewujudan Lailatul Qadar padanya, puncanya kerana Al-Quran Al-Karim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Dengan diturunkan Quran padanya bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kerana Al-Quran lah Ramadan itu menjadi mulia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maka Quran kita berikan, Quran turunkan pada bulan Ramadan. Bila Allah mengisyaratkan tentang perkara tersebut, tentang bulan Ramadan, ia berkaitan dengan Quran Karim, dan Nabi SAW memberikan kita petunjuk macam mana untuk bermuamalah dengan Al-Quran Al-Karim. Pada bulan Ramadan, Jibril akan turun bermudarasah dengan Nabi SAW, itu bertadarus dengan Nabi SAW. Tiap-tiap tahun bulan Ramadan, Jibril akan turun dan bertadarus dengan Nabi SAW sehingga khatam Al-Quran Al-Karim. Pada Ramadan terakhir, Jibril tadarus khatam 2 kali. 2 kali habis. Sehingga Nabi SAW bisik kepada anaknya Fatimah. Kata Fatimah, asarra ilayya Nabi SAW anna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'an fi kulli sanah. Atau kulla sanah. Jibril akan turun membacakan Al-Quran tiap-tiap tahun. Itu mu'aradah, baca semula. Bukan penurunan. Kalau Quran yang Jibril sampaikan ada yang tanzil atau bawa ayat wahyu yang baru. Yang sini ada mu'aradah, baca semula Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan, ada bermurajaah, bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun sekali. Dan pada tahun terakhir, wa innahu aradun 'am marratain. Tahun ni Jibril khatamkan Quran 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku rasa ini adalah tanda dekatnya ajalku. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Ya, Al-Quran Al-Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Allah sebutkannya, Allah highlightkan
lafaz syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nabi sendiri, Nabi SAW mengajarkan kita dan juga melakukan tadarrus pada Al-Quranul Karim dengan Jibril alaihissalam. Dan inilah dia cara yang paling penting sekali. Bulan Ramadan, bulan untuk kita rapatkan diri kita dengan sumber agama. InsyaAllah, sekarang kita kurang baca Quran. Kita rancang untuk baca Ramadan dengan sesungguhnya. Dan rancangan kita agar bacaan Al-Quran dan amalan ini, amalan yang disyariatkan dalam bulan Ramadan secara khusus, yang kemudiannya masih lagi disyariatkan secara umum pada hari-hari yang lain, kita harapkan amalan itu berkekalan. Ikatkan diri kita dengan sumber hidayah, Al-Quranul Karim. Ikatkan diri kita dengan pemahaman Al-Furqan, iaitu ayat yang boleh membezakan kita yang mana hak dan yang mengajar kita untuk bezakan yang mana hak dan yang batil. Ikatkan diri kita dengan sesuatu yang boleh meningkatkan kualiti pada ruh dan jiwa kita, Al-Quran. Macam mana caranya? Rancang. Tiap-tiap pada kita tahu apakah yang sesuai untuk diri kita. Rancang khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Dan bulan Ramadan malah dikehendaki kita menambahkan bacaannya. Bab berkaitan dengan nak faham Quran lebih utama ke atau baca Quran lebih utama, ini masalah khilaf yang berlaku di kalangan ulama. Nak banyakkan majlis ilmu atau banyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Ada 2 mazhab. Namun tidak ada pertentangan. Banyakkan baca Al-Quran Al-Karim, lafaz-lafaznya pada masa sama, berikan masa untuk mempelajari sebahagian daripada ayat-ayat yang perlu difahami. Jadi banyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Dapat banyak kali khatam tak ada masalah. Sehingga sebagian ulama membenarkan untuk kita baca dengan bacaan hadar. Dengan bacaan yang laju dan walaupun tanpa meraihkan hukum-hukum tajwid yang tahsin, yang berbentuk tahsinat, manakala untuk baca itu perbanyakkan huruf. Sehingga kan kalau tempat-tempat yang 4 atau 5 harakat seperti mad jaiz dijadikan sebagai 2 pada bulan Ramadan dalam bacaan kerana ingin memperbanyakkan huruf-huruf Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW, bulan Ramadan adalah bulan yang Nabi perbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Dan malah berkaitan dengan puasa dan Ramadan, atau berkaitan dengan puasa dan Al-Quranul Karim, kita tahu ada satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan syafaat yang dikaitkan dengan puasa dan Ramadan. Syafaat yang diberikan khusus, yang dikaitkan dengan kelebihan mana pada hari akhirat, di hari akhirat nanti pahala puasa, nusyam, dan pahala Quran akan datang memberikan syafaat. Dalam satu hadis sebut, as-siyamu wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi manfaat kepada seseorang pada hari kiamat. Inilah waktunya. Puasa dan Al-Quran. Bulan Ramadan paling afdal, puasa yang paling afdal, Quran paling afdal. Hadis ni umum berkaitan dengan puasa dan Al-Quran. Namun amal ibadah, kualiti Al-Quran dan kualiti puasa, pahala Al-Quran, pahala puasa yang paling besar adalah pada bulan Ramadan. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fi. Aku telah menyebabkan dia tinggalkan makan dan minumnya pada puasa, pada siang hari. Ketika dia berpuasa, maka berilah syafaat untuknya denganku. Quran pun kata, mana'tuhu an-nawm bil lail fasyaffi'ni fi. Fayashfa'an atau fayushfi'an. Quran kata, iaitu pahala Al-Quran. Bukan Al-Quran,
Al-Quran tu sifat Allah SWT ni pahala Al-Quran. Boleh hari kiamat Allah SWT jadikan pahala-pahala amalan ini dapat dilihat berbentuk jasad. Pahala-pahala amalan, pahala puasa, pahala zikir, pahala Quran, pahala sebagainya. Dosa juga dapat dilihat. Di hari akhirat ada orang datang tarik dosa dia sebanyak gunung, ada buat amal sebanyak gunung sebagainya untuk ditimbang nanti di mizan. Jadi amalan tadi selain dibawa oleh orang yang melakukannya, amalan-amalan tadi memberi syafaat kepada tuannya. Dan antara yang paling utama beri syafaat adalah dua perkara tadi, puasa dan juga Al-Quranul Karim. Jadi bermula dengan pertama, perbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Kalau boleh nak betulkan tajwid sebagainya dari sekarang, betulkan, belajar. Masa tadarus belajar lagi, tapi masa baca sendiri, kita belajar tajwid, hukum tajwid, belajar siap-siap. Waktu tu waktu kita nak rush, kita nak baca banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Kemudian selepas bacaan, kita pergi tadabbur, tetap kuliah-kuliah tadabbur kita hadir dengan penyusunan jadual yang sesuai, waktu untuk baca Quran, waktu untuk belajar, dan pada masa sama jadikan diri kita berterusan beramal dengan Al-Quranul Karim. Amalan yang kelima berkaitan bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf. Rancangkan bagaimana untuk beriktikaf. Tuan-tuan lebih tahu tempat yang sesuai, masjid yang sesuai, dan berapa hari nak iktikaf. Buka fik iktikaf. Iktikaf yang dimaksudkan ini adalah iktikaf yang khusus. Bukan sekadar iktikaf yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa duduk kat Masjid Al-Muqs, duduk kejap sahaja pun boleh nak iktikaf. Itu memang disyariatkan menurut mazhab Syafi'i sepanjang tahun. Bukan erti masuk masjid ni iktikaf saja. Maksud ialah kita boleh beriktikaf di mana-mana tempat yang dibenarkan iktikaf. Kita duduk dan tinggal dalam masjid, berikan masa kita sepenuhnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah iktikaf tidak berapa antara sunnah yang dilupakan di tempat kita. Iktikaf yang kita dah alhamdulillah mula hidup amalan iktikaf. Tapi iktikaf yang ada di tempat kita kebanyakannya hanya menghidupkan qiyamul lail. Jadi seolah-olah iktikaf itulah qiyamul lail. Hakikatnya tidak. Iktikaf maksudnya memang kita duduk dan tinggal dalam masjid. Ada tempat yang lakukan, ada orang iktikaf, tapi seperti di Masjid Besi, buka pada waktu tertentu yang saya tahu, di beberapa tempat yang di hatta ada beberapa masjid. Daripada awal lagi kita dah cari maklumat kat mana tempat sesuai, dan untuk iktikaf, belajar hukum-hukum iktikaf terutama pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir, siang dan malamnya. Nabi SAW beriktikaf, dan sunnah iktikaf diteruskan oleh isteri-isteri Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Berarti amalan ini bukanlah amalan yang disyariatkan sampai hari akhirat. Amalan yang keenam untuk bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang, atau kita belanja orang buka puasa ataupun sahur atau pada waktu malam, iaitu berbuka. Kita beri makan orang-orang yang berpuasa, agar pahala orang yang puasa tadi dapat ke kita. Jadi kita puasa dapat pahala, bagi makan pada orang lain lagi kita dapat pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Sebab tu kata Imam Zuhri rahimahullah, bila masuk bulan Ramadan, Zuhri akan kata, beliau kata bulan puasa ni apa dia? Innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya dalam puasa dua perkara paling penting, baca Quran dan bagi makan. Jadi kita berikan, memberi makan kepada orang yang berpuasa dengan penuh keyakinan. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'imi syai'a. Siapa bagi orang puasa makan, maka tidak berkurang sedikit pun pahalanya dia,
tidak berkurang sedikit pun pahalanya daripada pahala puasa orang yang melakukannya. Sama ada berikan pada orang yang makan tadi pada permulaan buka puasa atau beri makan selepas maghrib. Ada orang faham makanan dia kena masa mulut buka mula-mula tu mesti makanan yang diberikan oleh dia baru makan. Tidak disyaratkan perkara demikian. Berbuka puasa artinya waktu buka makan kurma, ada sponsor kurma. Ibadah yang paling awal sekali kalau kita sponsor bubur, kita sponsor nasi, takkan nak makan orang nak makan bubur nasi dulu. Makan dengan rutab dulu, makan rutab, kurma, minum air, solat dulu. Kemudian selepas maghrib makan makanan yang tertentu. Itu maksud iftar shaim. Dan perkara ini juga berkaitan memberi makan juga dikiaskan kepada memberikan makan ketika sahur. Kerana ia menyebabkan seseorang itu berpuasa atau menyediakan kekuatan pada seseorang itu berpuasa. Begitu juga termasuk sedekah yang umum. Ada orang yang kata, makanan saya ni saya bagi mesti makan ni masa buka, mesti makan saya, tak boleh makan kemudian. Kalau tak saya tak nak sponsor. Maksudnya bukan. Tidak. Ramadan bukan sekadar terhad pada waktu makan saja. Nabi SAW bulan Ramadan, Nabi sangat pemurah sepanjang Ramadan. Sama ada berkaitan dengan makanan atau berkaitan dengan pemberian yang lain. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Nabi paling pemurah sekali pada bulan Ramadan. Terutama ketika jumpa dengan Jibril. Dan setiap malam Jibril akan turun. Setiap malam Ramadan Jibril turun dan bertadarus Quran dengan Nabi SAW. Hadis berkaitan dengan sedekah, hadis berkaitan dengan berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya, hadis yang dimaklumi bahawa amalan itu sepanjang Ramadan. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi orang yang paling pemurah, paling banyak buat kebaikan, dan Nabi lebih jadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Okey. Seterusnya, tadi amalan-amalan tu formula yang keempat. Formula yang kelima atau perkara yang kelima dalam merancang amal ibadah kita bulan Ramadan ialah melihat kepada maqasid syar'iyah dalam ibadah, bukan sekadar pelaksanaan. Saya letakkan nombor 5 kerana penting untuk kita belajar melaksanakan amal ibadah. Ilmu berkaitan amal ibadah kita letakkan nombor 3. Mana niat, pertama niat, taubat, belajar ilmu. Itu kita nombor 3. Lepas belajar ilmu, kita tahu pula amalan-amalan paling penting. Kemudian kita nak tingkatkan kualiti kepada memahami maqasid syariah atau maqasid tasyri' di sebalik amalan-amalan yang kita belajar pada nombor 3 tadi. Contohnya kalau puasa. Puasa kita perlu tahu apa tujuan Allah syariatkan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan puasa bukan bertujuan untuk menyusahkan. Menyusahkan itu bukanlah tujuan tasyri'. Sebab tu kalau orang puasa, dia kata saya nak puasa. Jadi saya tak nak makan, tak nak minum. Saya nak kalau makan waktu sahur ni atau minum waktu sahur nanti tak challenge sangat. Dia tak mencabar sangat. Saya nak challenge diri saya tak sahur, tak boleh. Bukan Islam nak. Islam tujuan kita berpuasa bukan kerana itu, bukan kerana ingin menyusahkan diri. Bukan ingin menyeksa diri. Malah hikmah di sebalik puasa Allah sebut sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa.
Jadi di sini ambil kataan takwa. Di sini dah dia tujuan kita berpuasa. Malah semua amal ibadah yang disyariatkan dalam Islam tujuannya adalah untuk sucikan hati. Ibadah haji untuk sucikan hati. Ibadah zakat sucikan harta, sucikan hati. Solat kita untuk solat khusyuk dan sucikan hati. Semua amal adalah untuk membersihkan hati. Dan tujuan utama puasa adalah takwa. Kerana hatilah yang akan atau kita kata jiwa kita lah akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad kita akan dimakan oleh ulat. Namun hati yang bersih, yang mendidik, yang menyebabkan kita jiwa yang bersih, inilah yang kita inginkan. Jadi puasa tujuannya adalah tujuan utama, adalah tujuan asasnya, dan bukan tujuan asas, tujuan akhirnya adalah takwa. Manakala yang lain hanyalah wasilah-wasilah menuju ketakwaan. Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan jima, tinggalkan kata-kata yang tidak baik. Semua ni kita wasilah untuk mencapai ketakwaan. Jadi orang yang berpuasa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berhati-hati dalam segala gerak langkahnya. Ini tujuan puasa. Suatu Nabi kata dalam satu hadis, kata man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tak tinggalkan kata-kata dusta atau beramal dengan amalan dusta, maka tiada hajat bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat usaha dia meninggalkan makan dan minum. Kerana tinggalkan makan dan minum tujuannya untuk takwa. Makan dan minum, tinggalkan makan, tinggalkan minum, tujuannya supaya kita didik diri kita supaya taat kepada Allah. Kalaulah kita mampu tinggalkan makan dan minum yang merupakan amalan yang diharamkan pada kita pada siang Ramadan secara khusus, kemudian jadi halal pada malamnya dan jadi halal pada sepanjang tahun, kita boleh tinggalkan kerana Allah. Bagaimana dengan amalan-amalan yang diharamkan sepanjang hayat? Menipu, dusta, buat perkara yang haram, dan perkara yang diharamkan yang lain. Kata Nabi kata, barang siapa yang tak tinggalkan kata-kata zur, kata-kata dusta, dan beramal dengannya, tak ada perlunya, ataupun maksudnya tidak guna dia atau tidak mencapai maksud dia tinggalkan makan dan minum, sebab tak mencapai tujuan untuk tahdzibul qulub wassuluk. Tujuan puasa untuk didik dan bersihkan hati kita dan perangai akhlak kita. Perangai hati kita, akhlak kita berkaitan dengan takwa. Tujuan kita berpuasa adalah takwa. Jadi penting untuk kita buka kitab belajar tentang makna takwa. Kerana ibadah puasa kita tujuan adalah bertakwa kepada Allah. Maka tajuk takwa antara tajuk yang paling penting berkaitan dengan puasa. Kerana hikmah itu dan tujuan tasyri' itu, mana maqasid tasyri', maksud tasyri' di sini disebutkan jelas oleh Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita takwa, kita tengok sunnatullah fit taqwa, kita sunnatullah fit taqwa. Apa fungsi takwa? Apa kepentingan dan kelebihan takwa? Secara ringkas, ayat Quran berikan kita penerangan tentang takwa. Pertama, takwa adalah bekalan untuk segala kebaikan. Nak pergi haji, takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Kita nak masuk bulan Ramadan, sediakan dengan takwa, iaitu dari sekarang kita taat pada Allah dan kita latih diri kita untuk beramal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dengan ada takwa inilah takwa. Jadi kita bertaubat daripada kesalahan, dan itu sebagai bertakwa, dan buat segala yang diperintahkan. Latih diri dengan takwa. Dengan ketakwaan inilah hati yang bertakwa bila masuk pada bulan Ramadan atau pergi ke Mekah, pergi ke tempat yang mulia atau pergi atau hadir di waktu-waktu yang mulia. Ketika itu baru kita ada semangat untuk berlomba. Orang yang tidak sediakan hati takwa, dia tak akan berlomba dan beramal. Kerana takwa, dia masih yang tak bertakwa masih terikat dengan maksiat. Orang yang bermaksiat, dia bergelumang dalam bab apa? Dalam bab kemaksiatan. Maksiat akan suruh buat maksiat yang lain. Malah dia
berjuang dalam bab apa? Dalam bab untuk meninggalkan maksiatnya. Levelnya tak sama dengan orang yang telah mencapai takwa. Selain takwa, masuk bulan Ramadan, dia berlomba untuk kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berkejar-kejar untuk cari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bercepat, bersegera. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba sesatu sama lain. Orang yang mampu berlomba dengan kebaikan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Sebab tu bila kita nak lomba buat kebaikan, persediaannya adalah takwa. Zad, fa inna khaira zadi taqwa. Ayat ini pada asalnya berkaitan dengan persediaan pergi ke Mekah, pergi ke haji, buat haji, namun ia terpakai dalam semua amal ibadah. Takwa juga sebab yang menyebabkan rumah kita, kawasan kita diberkati. Kalau kita dapat hidupkan perasaan takwa, kita taat kepada Allah di tempat kita, dalam keluarga kita, di kalangan adik-beradik kita, mana di kalangan ahli keluarga ataupun di tempat, takwa akan melibatkan keberkatan turun kepada tempat dan turun kepada orang yang ada di tempat tersebut. So Allah sebut walau anna ahlal qura, ayat berkaitan dengan satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata walau anna ahlal qura, kalaulah ahlul qura yang diazab tadi, amanu, mereka beriman pada Allah, wattaqau, kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Takwa akan menyebabkan sebuah keluarga berkat. Atau rumah tu berkat. Tempat. Dia akan jadi tempat tu berkat dan ahli jadi berkat. Rumah tu jadi barakah dan ahli keluarga jadi barakah. Kalau ketakwaan itu disebarkan dalam masyarakat, tempat negeri itu jadi barakah dan penduduk dalam negeri tersebut jadi barakah. Dan Allah Subhanahu wa taala takkan binasakan satu kaum kecuali bila hilang ketakwaan dan hilang islah, hilang amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah takkan binasakan suatu kaum atau suatu kampung sedangkan ahlinya itu muslihun. Muslihun artinya mereka bertakwa dan berpesan-pesan pada ketakwaan, melakukan islah. Takwa juga merupakan pakaian kita. Allah berikan formula walibasut taqwa dzalika khair. Jadikan takwa sebagai pakaian kita. Bila sebut takwa sebagai pakaian, artinya maksiat dan fasad adalah tabarruj. Lawan pada libas adalah tabarruj. Kita pakai pakaian namanya kita libas, pakai libas. Kita buka pakaian nama tabarruj. Tabarruj, suatu tabarruj diharamkan, iaitu mendedahkan perkara-perkara. Kalau dalam pakaian, tabarruj ialah mendedahkan anggota-anggota badan yang Allah perintahkan kita tutup. Itu dalam bab pakaian. Namun dalam bab iman kita, takwa itu merupakan pakaian pada iman kita. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan pakaikan iman kita dengan takwa. Bertakwa berkaitan dengan usaha kita menjaga iman. Kita takwa bagikan orang yang berjalan di tempat yang berduri. Ilmu dan kepercayaan terhadap hukum Allah itu iman. Takwa adalah amal ibadah yang terhasil atau tindakan yang terhasil daripada pengetahuan terhadap hukum Allah. Kita beriman dengan hukum Allah, kemudian kita bertindak mengikut apa yang Allah tetapkan, buat yang disuruh, tinggalkan, jauhi yang syubhat. Ini semua takwa. Ini semua takwa. Jadi pakaian orang beriman adalah takwa. Dan ini pakaian terbaik. Walibasut taqwa dzalika khair. Kalau kita tidak bertakwa, ini bertabarruj dengan maksiat atau menzahirkan maksiat, buat terzahirnya maksiat pada diri kita ataupun al-fasad, di situ akan menyebabkan kita terdedah kepada
keaiban. Sama ada keaiban, aib di depan malaikat, aib di depan manusia di hari akhirat, ataupun kadang-kadang Allah SWT pecahkan, Allah tutup, Allah bukakan rahsia kita di depan manusia, wa'azubillah, aib di depan manusia bila tiada takwa. Dan takwa juga dengan formula yang Al-Quran sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kalian adalah paling takwa. Jadikan ini sebagai mi'yar, sebagai kayu ukur. Nak pilih menantu dengan takwa, tengok agamanya. Nak berkumpul dengan kawan, nak ikut mana-mana persatuan, ikut mana-mana parti, ikut mana-mana apa saja tempat intimaan, nak pergi mana sekalipun, takwa asasnya. Nak berkenalan, asas ta'aruf dengan siapa-siapa, asasnya adalah takwa. Untuk tolak, muliakan seseorang, atau kedepankan seseorang, atau kemudiankan seseorang, ada dasarnya takwa. Karena Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. InsyaAllah kita lagi 15 minit, jadi kita terus masuk kepada yang keenam. Yang keenam, memahami fiqhul islah. Oleh kerana kita sebab ikhlas, takwa tadi adalah mengislahkan, memahami fiqhul islah. Tahu cara untuk mengislahkan diri kita, terutamanya pada bulan Ramadan. Islah ni dalam semua tempat, di semua tempat dan pada bila-bila masa. Namun sudah tentu di bulan Ramadan kita perlu kepada islah, perlu kepada taghyir, perubahan. Jadikan Ramadan sebagai madrasah yang mengubah kita, mengubah jiwa kita, mengubah perangai kita, mengubah diri kita daripada kurang kepada sesuatu yang lebih, daripada kualiti yang bawah kepada kualiti yang tinggi. Islah. Dan islah, fiqhul islah terbahagi kepada 3 seperti yang kita tahu. Siapa yang kita nak islahkan? Ada 3. Pertama, diri kita sendiri. Islahun nafs. Perbaiki amal-amal yang ada pada diri kita. Kemudian, lepas diri kita mampu islah diri kita, atau dipanggil sebagai dairatul dzat, itu ubah diri. Dalam konteks ubah diri sendiri. Kemudian pergi kepada konteks yang kedua, iaitu kita pergi mengubah al-ahal, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, diri kita dulu. Wa ahlikum, dan jaga ahli keluarga kita, nara, daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka tadi adalah manusia dan batu-batu. Jadi kita ni pertama islahkan diri kita. Kemudian islahkan orang terdekat, iaitu ahli keluarga kita. Kemudian luaskan daerah kepada orang-orang mukmin yang ada di sekeliling kita. Selain pada anak keluarga kita, orang mukmin. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita sayangkan saudara kita yang lain macam mana dia keluarga macam saudara kita sendiri. Seorang mukmin itu seperti apa? Seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Bila kita tegur satu kesilapan, itu kita nak kuatkan, kita bukan untuk merendahkan, kita nak eratkan hubungan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya terhadap apa yang kalian pimpin. Ada orang pimpin kat rumah, ada perempuan pimpin anak-anak, ada orang yang pimpin dalam organisasi di sekolah, anak murid dan sebagainya. Semua akan ditanya berdasarkan kepada apa yang dipimpin. Jadi daerah yang kedua, kita berdakwah dan islahkan orang yang pertama diri kita sendiri, kedua keluarga kita, ketiga orang ada di keliling kita, yang kita jumpa berada di keliling kita, dan daerah yang keempat untuk islah kita panggil dairatul ihtimam, iaitu orang Muslim yang ada di tempat jauh. Kita doakan untuk mereka. Yang mampu kat depan kita ubah. Mana dapat apa? Kalau bab puasa, ada orang Muslim yang berkaitan dengan puasa, yang tinggalkan puasa, yang susah puasa, yang tak cukup makan, kawan kita kat Yaman yang mampu kita bantu, tak mampu kita doakan. Semua ini berada dalam satu fiqh, iaitu fiqhul islah. Mula dengan diri sendiri, keluarga, mukmin yang ada keliling kita dan mukmin yang ada di jauh.
yang tidak masukkan dairatul ihtimam. Sebab tu kalau kita belajar dalam bab taghyir, bab islah, kita panggil dairatul zat, dairatul ta'thir. Dairatul ta'thir, ta'thir lil ahl, ta'thir lil dipanggil islah ta'thirul mujtama', dan masuk ta'thir dairatul ihtimam, iaitu ihtimam terhadap masyarakat yang ada di luar. Malah kalau nak lebih luas lagi, ihtimam kita sampai pada tahap kita nak ajak orang non-Muslim, orang bukan Islam untuk Islam. Mana rahmatan lil alamin. Di dalam bulan Ramadan, selain daripada kita cerita tentang islahkan diri kita, tahukan ini, kita betulkan diri kita, kita juga fikir macam mana untuk betulkan anak. Jangan ayah ada kat masjid, anak merempit di tepi jalan bulan Ramadan. Ayah ada di tempat-tempat yang mulia, anak ada di tempat yang hina, wal'azubillah. Ayah ada di sana, anak ada di sini. Isteri tak ikut serta bersama. Isteri tidak kenal fiqh Ramadan, tak kenal Al-Quran, tak kenal ini dan itu. Keluarga itu, keluarga yang berada di bawah jaga kita, adik-beradik kita sebagainya. Jadi Ramadan, waktu kita selain berbetul diri, kita juga ambil manfaat untuk bab islah, mengislahkan keluarga dan masyarakat yang ada sekeliling kita. Yang ketujuh, dan ini penting, sangat penting. Yang ketujuh, dahulukan yang wajib sebelum yang sunat. Semua yang kita belajar awal tadi, amalan ini dan semua sekali, dahulukan yang wajib sebelum yang sunat. Contohnya bab solat. Bila bab solat, kadang-kadang kita kejarkan tarawih, kita kejarkan, tapi yang wajib, solat fardu, kosong masjid. Waktu tarawih ramai orang. Waktu tarawih, Masya Allah, saf terbanyak hari pertama, sampai pergi kepada belasan saf. Malah puluhan saf di setengah masjid. Masjid yang sama pada waktu Isyak tak ada orang. Atau kurang. Waktu Maghrib lebih kurang. Lebihlah, bukan lebih kurang. Lebihlah kurang. Tak ada orang. Waktu Asar sedikit, Zuhur sedikit, Subuh pun sedikit, tak sama seperti Tarawih ramai. Sedangkan Tarawih solat sunat. Tarawih solat sunat. Dan Nabi solat sunat tarawih secara berjamaah sekalipun hanya 2 hari. Ia sunnah tak syak. Kita solat tarawih berjamaah ni salah satu sunnah Nabi SAW. Dan itulah pada yang paling sempurna dalam keadaan solat. Lebih baik kita solat secara berjamaah. Itu lebih afdal. Kerana iltizamul akmal. Ambil yang paling sempurna daripada sunnah Nabi SAW. Tapi masalah berlaku apabila yang wajib ditinggalkan atau tak dihiraukan. Bab solat, ada orang pergi ke bulan Ramadan, Masya Allah aktif solat di masjid, tapi solat 5 waktu ditinggalkan. Aktif memberi makan masyarakat, tapi mak ayah dibiarkan. Keluarga dibiarkan. Adik-beradik dilupakan. Ia perkara, walaupun dia bukan wajib, tapi dia paling dekat. Maksud dahulukan yang wajib, dahulukan yang mana penting sebelum yang, dahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Dan yang wajiblah Allah paling sayang. Jadi kalau dalam bulan puasa ni, kita betulkan yang wajib dulu. Dan sudah pasti itulah yang Allah paling suka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Tak ada sesuatu yang aku lebih suka hamba-Ku bertaqarrub padaku lebih daripada amal-amal yang aku wajibkan. Contoh banyak kerana faktor masa tentang wajib. Yang penting, formula yang perlu kita pegang, dahulukan yang wajib sebelum yang sunat. Dalam semua bab. Dalam semua bab. Yang ke-8, beramal ibadah ikut kehendak Allah.
bukan ikut kehendak hati. Ke-8, beramal ibadah ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak hati. Maksudnya apa? Dalam semua bab, kita nak pilih amal ibadah mana yang lebih afdal, yang lebih aula kita nak buat, ikut apa yang Allah dan Rasulnya nak, bukan ikut kehendak kita. Ini saya tak cerita buat bid'ah lagi. Bid'ah tu kita akan letakkan kemudian. Tu beramal di benda yang bid'ah. Ini kita cerita benda yang disunatkan. Contoh, ketika kita nak sedekah. Sedekah, kita perlu tahu fiqh sedekah. Siapa yang lebih layak terima sedekah kita? Contoh, kita pergi masjid, kita nampak, kita nak sedekah. Ada budak-budak. Budak ni anak orang miskin, ayah dia kekurangan serba-serbi. Kita nak hadiahkan sesuatu pada dia. Tapi dia ni, kalau masuk masjid, dia tak salam dengan kita. Dia pergi masjid, dia solat, buat hal dia balik semula. Seorang lagi ni, anak orang kaya atau anak orang senang, tapi suka salam cium tangan kita. Atau suka tegur kita. Waktu kita nak bagi sedekah tu, kita pilih dua. Ni pun dapat pahala, tu pun dapat pahala. Tapi kita pilih mana? Pilih ikut yang salam dengan kita ke atau yang memerlukan. Sudah pasti kita buat amal ibadah ikut pada yang Allah suka. Jadi tak cerita tentang halal haram, tak cerita tentang bab maksiat, bid'ah sebagainya. Kita cerita tentang nak kualitikan amal tadi. Nak dapatkan pahala secara optimum, dahulukan kehendak Allah. Oh, oleh kerana dia perlu, oleh kerana dia lebih patut dimuliakan, diberikan sebagainya, beri kepada harta kepada orang yang perlu. Dan kiaskan pada bab-bab yang lain. Bab-bab yang lain. Segala bab, dahulukan. Cara untuk mendahulukan satu perkara tersebut, dahulukan satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan. Itu kaedah yang ke-8. Kaedah yang ke-9, mengetahui tempat-tempat dan waktu yang afdal apabila bertembungnya dua amal ibadah. Contohnya, kita baca Quran. Baca Quran, amal yang paling mulia. Pada masa sama, masuk waktu dekat waktu maghrib, kita pun perlu berdoa. Waktu nak berbuka puasa. Ataupun lepas solat, kita nak wirid. Pada masa sama, kita nak kejarkan khatam Quran. Yang mana perlu dahulukan? Pada masa sama, yang kita bertembung antara zikir, doa dan Quran. Mana satu? Maka kita beritahu tempat yang umum. Secara umum, zikir paling afdal adalah Quranul Karim. Secara umum. Namun, ketika selesai solat, paling penting sekali adalah wirid selepas solat. Jangan tinggalkan wirid sebab nak pergi baca Quran. Jangankan tinggalkan wirid sebab nak doa. Ramai orang terlambat, dia nak solat, dia wirid dengan jemaah, imam dah doa, dia baru habis solat. Dia angkat tangan, tinggalkan wirid. Dahulukan yang mana paling afdal. Doa selepas solat tidak ada syariat khusus berkaitan dengan doa. Tapi kalau nak berdoa, itu umum untuk semua amal ibadah. Selepas amal ibadah kita boleh berdoa secara umum. Bukan amalan khusus. Boleh doa selepas solat fardu atau doa selepas solat sunat. Doa tak apa. Yang penting wirid, ba'diyah, wirid selepas solat itu yang paling penting, paling utama. Wirid selepas solat. Begitu juga kita ketika tiba waktu berbuka puasa, kita kena baca Quran. Pada sama kita kena baca waktu mustajab doa. Sampai waktu berbuka, sebelum berbuka, ambil ruang
berikan masa untuk berdoa dulu. Kemudian baru kita baca Al-Quran. Waktu yang umum secara umum Al-Quran Karim. Itu secara ringkas. Berkaitan dengan kaedah yang ke-9 ataupun poin yang ke-9 yang ingin saya ketengahkan. Dan yang ke-10. Ke-10, pastikan segala amal ibadah yang kita lakukan benar-benar ibadah. Dan jangan buat sikit pun amalan bid'ah ataupun perkara yang khilaf dalam bulan Ramadan. Waktu yang ada, waktu yang sangat singkat. Kita sekarang bukan cerita tentang khilaf. Kita nak belajar hukum fiqh pun, kita nak belajar awal sebagainya. Apatah lagi nak datang masukkan amalan yang pelik-pelik. Bulan Ramadan kita akan nampak macam-macam aktiviti yang masjid buat. Buat macam-macam perkara, buat macam-macam zikir sana sini. Jangan buat perkara-perkara yang buang masa kita. Ataupun paling kurang perkara yang tak jelas. Fokuskan betul-betul. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ajar, ibadah yang jelas, yang disyariatkan, dahulukan yang mana yang Nabi sebutkan dalam khas Ramadan, kemudian amalan-amalan yang umum diteruskan, kemudian dahulukan di mana tempat yang sesuatu, kemudian amal dengan penuh maksud kefahaman. Ini semua perkara-perkara yang perlu perlu wujud pada seseorang ketika dia mengamalkan amal ibadah pada bulan Ramadan. Jadi jangan beramal dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah ke-10. Semoga dengan kaedah ataupun 10 perkara yang saya sebutkan tadi dapat memberi sedikit gambaran tuan-tuan dan puan sebagai panduan kepada kita untuk beramal ibadah di bulan Ramadan insya-Allah. Dan insya-Allah kita buka kepada perbincangan, soalan, tuan-tuan nak kemukakan, tuan-tuan boleh kemukakan. Insya-Allah. Okey. Soalan daripada Tuan Ahmad Tarmizi Abdul Hamid. Ustaz, kalau kita belum habiskan khatam Quran yang kita mula dari bulan lain, kita sambung atau start balik Al-Baqarah, dari segi afdalnya, tak ada masalah mana sekalipun. Cuma saya cadangkan, saya cadangkan, mana kalau anda ada masuk bulan Ramadan, maksudnya memang jauh lagi, dan kita ada target. Sebab kalau kita nak bulan Ramadan khatam, saya cadangkan ini bukan, tidak ada sebarang hukum nak teruskan, nak habiskan yang lama atau tidak ada sebarang ketetapan. Yang penting banyak membaca Quranul Karim. Banyak membaca Al-Quran. Cuma kepuasan kita boleh kita dapat khatamkan bulan Ramadan. Jadi jadual tu letak sampai situ. Kalau jauh lah, kalau dekat cepat-cepat habiskan, tak masalah. Mulakan daripada awal, daripada Fatihah sampai An-Nas. Jadi kita tahu kita khatamkan Quran berapa, kita mampu khatamkan Quran berapa kali bulan Ramadan. Jadikan itu sebagai satu semangat untuk kita untuk beramal. Wallahu alam. Tiada satu ketetapan. Sama ada nak teruskan boleh, mana ada orang dia nak habis dah, habiskan dulu. Tapi kalau jarak jauh lagi, mana bacaan surah sebelum ni baru juzuk pertama, juzuk kedua, tak apalah, ambil daripada awal. Mula daripada awal, tengok pada keadaan yang mana lebih memberikan semangat pada kita untuk beramal. Untuk kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tak semestinya kita mula daripada Al-Baqarah. Namun kalau tak semestinya mula daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Namun kalau kita mula daripada awal, semangat untuk beramal itu, kalau Allah secara peribadi, saya lebih semangat untuk beramal Ramadan, dapat berapa kali khatam itu sebagai manusia lah. Kita ada semangat lebih sikit beramal dengan jadual begitu. Okey, insyaAllah. Saya rasa tidak ada soalan. Jadi kita insyaAllah masa kita 11.45. Assalamualaikum Ustaz, waktu nak berdoa sebelum berbuka tu seeloknya berapa minit sebelum berbuka? Tidak ada masalah. Hatta kalau kita nak berdoa, maksudnya doa kita mampu berdoa sejak daripada selepas asar, tak masalah. Cuma makin dekat dengan waktu berbuka makin afdal kerana lafaz disebutkan berkaitan dengan waktu berbuka. Wallahu alam. Dan mampu kita berdoa, makin dekat tu makin penting lah.
Daripada berasal kat situ kita berdoa, kita baca Quran, doa sebagainya. Tapi bila makin dekat dengan waktu puasa, waktu itu paling afdal untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya kerana itu waktu-waktu yang mustajab. Allah alam. Okey, alhamdulillah. Jadi kita sampai sini cukup sekadar ni. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian atau ada kekurangan atau penyampaian kurang menarik dan sebagainya. Mohon maaf banyak-banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan segala kebaikan itu ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala kesalahan-kesalahan yang wujud sepanjang kelas kita pada pagi ini, di sepanjang pengendalian saya atau apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dari semasa ke semasa di dunia sampai ke akhirat, dan bimbingan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dan diarahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.